Inilah dia pentaksiran sumatif Didik TV KPM. Masih bersama dengan Puan Rozita di sini. Dan untuk kali ini kita akan membincangkan topik yang seterusnya berkenaan dengan soalan bahagian A untuk pentaksiran bagi geografi menengah rendah. Jadi jom Puan, kita mulakan. Okey, Ifan, jom. Silakan Puan. Di sini ialah untuk bahagian A, item, iaitu 20 soalan aneka pilihan yang tadi telah saya terangkan. Okey, yang pertama mesti ada item. Kenapa item ini perlu dibuat? Ialah kerana adalah merupakan alat untuk mendapatkan respon daripada pelajar, ya, daripada murid. Okey, item terdiri daripada stimulus, tugasan, arahan dan skema penskoran. Okey, item objektif ini ialah item yang menyediakan senarai pilihan respon, ya. Oleh itu, item ini mampu memberi maklum balas segera apabila ditaksir berdasarkan konstruk yang digunakan. Ya. Okey, konstruk-konstruk tersebut ialah pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan intelektual. Ya. Dan seterusnya, kelebihan item objektif ini, ia mampu meliputi skop yang luas. Ya. Skop yang lebih luas di mana penggunaan masa yang cekap dan penskoran dapat dijalankan dengan lebih cepat. Ya. Okey, manakala kelemahan item objektif adalah wujudnya unsur meneka. Sebab kita tahu soalan yang berbentuk objektif ni pelajar suka meneka, ya. Saya setuju, Puan. Betul, ya? Saya dulu pun ada pengalaman bila kita tidak tahu sesuatu perkara, kita akan cuba meneka. Tapi salah sebenarnya, Puan, ya? Ya, betul. Tak boleh meneka. Tidak sebab boleh kita meneka. dah belajar kan dalam proses pembelajaran, cikgu telah terangkan apa topik-topik yang sesuai dan dia penerangan itu soal berdasarkan kurikulum sedia ada dan kita terjemahkan dalam bentuk soalan. Baik, Puan. Ya? Okey, kemudiannya selalunya calon tidak boleh mengemukakan idea sendiri, ya. Okey, seterusnya yang terakhir ialah skop kaedah penskoran bagi item objektif ini ialah senarai semak. Dia mesti ada senarai semak. Dia berbentuk dichotomous yang tadi saya dah terangkan, ya Ifan. Lepas tu markah untuk jawapan betul dan tiada markah bagi jawapan yang salah. Ya, maksudnya itu dichotomous. Satu je jawapan yang betul. Baik, dan markah akan diberikan kepada jawapan yang betul sahaja. Ya, betul Ifan. Okey. Seterusnya, ini ialah contoh item untuk bahagian A di mana ini ialah yang tadi saya sebutkan iaitu objektif aneka pilihan. Okey. Bahagian A kita dah terangkan tadi mesti jawab semua soalan, ya. Contoh soalan ini, apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat hulu sungai? Okey Ifan, cikgu nak tanya, saya nak tanya. Okey, silakan Puan. Ifan boleh jawab tak apakah jawapan bagi soalan yang pertama ni? Ini ialah aras rendah, Ifan. Aras rendah, eh? Ya. Okey, Ifan akan cuba jawab, Puan. Jadi soalannya, apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat hulu sungai? Ya. Okey, hulu sungai ni di atas, Puan? Ya, atas. Atas. Tadi kalau turun. Air terjun, Puan? Ya, tepat Ifan. Okey, Bijak. terima kasih. Bijak, Baik. Ifan. Jadi Puan, kalau Ya. misalnya Ifan jawab salah, mungkin Ifan jawab lurah you, markah tidak akan diberikan, betul? Ya, markah tidak akan diberikan. Jawapan yang betul adalah air terjun. Air So, terjun. markah akan diberikan pada jawapan yang tepat dan saja. betul. Ya? Okey. Kemudian ini contoh item yang seterusnya. Contoh item ini ada kenyataan yang diberikan, ya, iaitu ketengah jengka. Ya? Kalau kita lihat apakah faktor utama kawasan berikut yang menjadi tumpuan penduduk di kawasan ketengah jengka dan jengka, ya. Okey. Kalau kita tengok jawapan dia semuanya A, B, C, D. Macam yang saya cakap tadi, ya Ifan. Okey, pertanian, perkilangan, perindustrian dan pelombongan. Okey, just nak uji lagi pada Ifan. Uji lagi sekali, Puan. Okey. Saya cuba. Okey. Kalau ada maksudnya ada stimulus rangsangan ni, rangsangan ya, yang dimaklumkan sebagai rangsangan di mana ada lokasi yang menentukan apakah kawasan yang sesuai untuk dilaksanakan di kawasan tersebut. Jadi sebelum saya menjawab soalan itu, saya akan melihat dulu kepada informasi yang telah diberikan, Ya, betul. iaitu ada ketengah dan jengka. Kalau kita lihat jengka di Pahang dan kawasan Felda, tak silap saya. Ya, betul. Dan ini adalah jawapannya A, pertanian, Puan. Ya, tepat Irfan. Bijak. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Seterusnya ini ialah contoh item stimulus tapi menggunakan peta. Peta, okey. Peta Semenanjung Malaysia. Okey. Ini adalah bentuk-bentuk soalan lah, bentuk-bentuk item yang dilaksanakan yang akan dikemukakan dalam untuk ujian sesi akhir akademik. Baik. Okey. Ini ialah peta Semenanjung Malaysia. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan pelancongan di kawasan X? Okey, ini ada jawapan yang sama juga Ifan. Okey, kalau Ifan lihat ni di negeri kalau di sini di negeri Pahang. Pahang, betul. Okey, dia bersepadan dengan Kelantan dan Terengganu. Terengganu. Okey, rasanya
apakah aktiviti kegiatan pelancongan yang dilaksanakan di kawasan X tu? Okey, kalau Pahang Puan, saya rasa jawapannya adalah C, Puan. Tanaman hawa sedaran. Salah. Oh, salah. Okey. Saya cuba lagi sekali, Puan. Okey, boleh, Saya Ifan. cuba, okey. Mungkin D, darjah ketersampaian tinggi. Tidak, Ifan. Tidak juga. Okey, nampaknya tidak Ifan mengapa. gagal di sini. Tadi itu mengapa? Puan akan terangkan kenapa Ifan salah. Silakan, Puan. Okey, Ifan, sebab di kawasan ini kita tahu berdekatan dengan kawasan taman negara. Bila kawasan taman negara, maka jawapan yang sesuai ialah kepelbagaian biologi. Okey. Jadi murid, Puan, perlu melihat dulu peta itu dan mengetahui di manakah lokasi tersebut dan baru boleh melihat yang mana satu jawapan yang betul. Ya, betul. Tepat, Ifan. Okey, dah bijak dah sekarang, Ifan. Terima kasih, Puan, sebab Puan ajar Ifan kat sini lah. Terima kasih sama-sama, Ifan. Okey, Puan. Terima kasih atas penerangan di segmen ini. Dah jelas bagaimana untuk kita melihat kepada soalan-soalan di bahagian A untuk geografi menengah rendah. Jadi, jom kita berhenti dulu. Berehat seketika selepas ini dalam TV KPM.